Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau anda masih ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa hari lepas saya telah mengeluarkan satu video yang mempersoalkan tentang pemansuhan Akta 498 Kanun Kesihsahan. Dan sekadar untuk recap, akta tersebut adalah akta yang akan menghukum mana-mana lelaki yang mengganggu isteri orang. Nampak macam kelakar sebenarnya, tetapi benda ini boleh mendatangkan satu implication yang sangat-sangat besar. Bukan sahaja terhadap institusi kekeluargaan, tetapi untuk enactment jenayah syariah itu sendiri sebenarnya. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini, of course macam biasa anda dah biasa nampak jejaka ini bersama-sama dengan saya dalam beberapa video, iaitu mantan calon N32 bagi Perikatan Nasional untuk Dun Sri Setia, iaitu Tuan Muhammad Zubir Embong yang juga merupakan seorang peguam bela dan juga pengacara. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pula kiranya Ustaz Zubir dan juga isteri datang untuk mendapat rawatan dekat tempat rawatan saya, dan alang-alang kita ada seorang peguam bela di sini, seorang pengamal undang-undang lah saya cerita. Benda yang memang saya nak ceritakan kepada anda ini memang sangat-sangat dekat dengan kami sebab ianya melibatkan perundangan dan juga melibatkan institusi keluarga, terutamanya keluarga Islam itu sendiri. Jadi saya yakin Tuan Zubir memang dah mengetahui dan juga cakna tentang apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan baru-baru ini, yang antara lain telah memansuhkan Akta 498 KK atas alasan untuk kesamarataan jantina dan sebagainya lah. Dan benda ini telah mencetuskan banyak sekali reaksi yang kurang senang daripada masyarakat sebenarnya. Tapi nak cakap lebih-lebih tak boleh sebab takut nanti dianggap macam main mahkamah kan. Tapi sekadar untuk permulaan kita pada video kita pada kali ini, apakah pandangan awal Tuan Zubir berkenaan dengan keputusan pemansuhan tersebut? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Section 498 Kanun Kesihsahan ni adalah suatu undang-undang yang dah lama. Kalau tak silap dia daripada zaman sebelum merdeka lagi. Dan dia sebenarnya ada bertepatan dengan undang-undang Islam. Islam bukan sekadar tak boleh ganggu isteri orang, suatu yang haram. Tapi juga tak boleh ganggu tunang orang pun tak boleh. Apatah lagi dia jadi isteri orang. Jadi undang-undang ni dia merupakan kita katakan tata tusila ataupun cara hidup timur kita. Adapun dapatan Mahkamah Persekutuan secara sebulat suara. Lah, unanimous kan? Ya, unanimous, diketuai oleh Tun Tengku Maimun, membuat keputusan bahawa Seksyen 498 Kanun Kesihsahan tidak berperlembagaan, unconstitutional. Maknanya tidak berperlembagaan, bercanggah dengan perlembagaan di atas dasar bertentangan dengan perkara 8/2 iaitu kesamaan jantina. Kita menghormati keputusan mahkamah tersebut pada kuasa, tetapi kita merasakan bahawa keputusan tersebut adalah khilaf. Kerana undang-undang ini kena melihat kepada struktur masyarakat. Struktur masyarakat yang sudah terbina, yang memberikan ruang, kita katakan kedudukan adat, kedudukan tata susila, bahkan dalam kita katakan rukun negara kita pun, kesopanan dan kesusilaan. Macam mana mungkin bagi masyarakat yang civil? Sebab orang hari ni kalau sebut pasal undang-undang, dia akan sebut tentang civil society. Adakah dalam civil society boleh menerima perbuatan seorang lelaki mengganggu isteri orang lain? Sudah pasti tak boleh. Sudah pasti tak boleh diterima oleh akal, kerana ia boleh mencetuskan bukan sekadar pergaduhan, boleh jadi pembunuhan dan sebagainya. Banyak lagi masalah. Banyak masalah yang akan timbul. Jadi pada detik mahkamah menyatakan ia adalah suatu yang bertentangan dengan perlembagaan, tidak berperlembagaan, pada detik itu seolah-olah kita menganggap bahawa undang-undang kita adalah undang-undang yang tidak mengambil berat ataupun tidak mempedulikan isu-isu yang berkaitan dengan nilai hidup bermasyarakat ataupun nilai tata susila yang ataupun yang kita banggakan sebagai nilai ketimuran kita. Jadi saya memang berpandangan adalah satu yang khilaf dari sudut penilaian berdasarkan kepada perkara 82 tersebut. Bahkan kalau kita nak lihat perkara ini seharusnya ditimbang dari sudut struktur masyarakat yang sudah berpegang dengan adat ketimuran, bahkan sendi Islam dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan.
Betul. Islam sebagai agama persekutuan, sudah pasti sepatutnya pertimbangan kepada nilai-nilai hidup Islam itu dalam masyarakat kita. Tapi kalau nak cerita tentang ketimuran, sebenarnya kan kalau bab kacau bini orang ni lah kan, bukan cerita ketimuran pun, kebaratan pun sama. Siapa je yang suka bini ni kena kacau, masalah je, betul tak? Betul. Dan bila Tuan Zubin kata benda tu macam seolah-olahnya dikatakan bercanggah dengan perkara 8/2 tentang kesamarataan jantina, jadi kita tertarik juga, what is yang dimaksudkan, apakah yang telah dimaksudkan dengan kesamarataan jantina tersebut? Adakah kerana konon-kononnya lelaki itu boleh dikacau oleh wanita lain sampai dia berpoligami, dan perempuan pula, oh kenapa lelaki boleh dikacau, perempuan tak dikacau? Adakah macam tu sebenarnya, Ustaz? Kalau nak sebut tentang apa yang menjadi keputusan tersebut berpandukan kepada perkara 8/2 tersebut, jadi dianggap atau dikatakan bahawa kerana perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Yes. Seolah-olah undang-undang tersebut telah mendiskriminasikan jantina. Jadi itu yang dianggap sebagai diskriminasi. Dalam Islam ataupun dalam undang-undang, kadang-kadang isunya ialah penghormatan kepada wanita itu sebenarnya tidak boleh dilihat sebagai diskriminasi. Betul. Sebab gangguan itu sendiri akan mewujudkan perpecahan dalam keluarga, kehinaan dan sebagainya. Masyarakat sudah pasti tak boleh menerima seorang perempuan yang mengikut lelaki lain lagi. Jadi isu sekarang ni jangan kita lihat dari satu sudut yang sempit sahaja, yang menganggap sebagai suatu diskriminasi kerana berbeza, sedangkan ia adalah satu penghormatan. Saya berpandangan bahawa undang-undang tersebut adalah untuk memelihara kehormatan seorang wanita. Betul. Sebab kalau kita perhatikan tuan-tuan sekalian kan, ini sekadar satu lawak bodoh lah ya. Kalau seorang lelaki kan Ustaz, dia seorang kaki perempuan. Dia ada banyak perempuan, ada banyak awet dan sebagainya kan. Kita selalu gelarkan dia apa? Kita panggil dia buaya, kita panggil dia jantan, kita panggil Casanova, betul? Cuma kalau perempuan tu banyak lelaki, kita panggil dia bosnya. Bosnya tu hina kau tu, tak masalahnya kan. Itu cerita lah kan, ini cerita rock lah. Dan saya tertarik tahu bila Ustaz mula-mula cerita tentang Seksyen 498 ini dikatakan sebagai undang-undang lama, dan itu juga merupakan antara hujah penghakiman oleh Mahkamah Persekutuan. Dia kata undang-undang ni adalah terlampau lama, kira predated orang kata apa, independence pun, sebelum merdeka pun. Tapi kena cerita tentang undang-undang lama ini outdated, bukankah patutnya sekadar diperbaharui ataupun dipindah kembali untuk bersesuaian zaman sekarang, bukannya dimasukkan terus? Sebab kalau cerita tentang undang-undang lama Ustaz, Akta Hasutan 1948 pun sama juga, predated the independence, tapi dikekalkan sampai hari ini, dan saya tak pernah dengar pun pindahan-pindahan yang besar, yang obvious ada Akta Hasutan itu sendiri, bahkan digunakan dengan luas. Jadi macam mana Ustaz? Apabila hujah undang-undang lama pra-merdeka ataupun predated, dah undang-undang yang lapuk, archaic, law atau sebagainya, kita sebenarnya kena melihat kepada fungsi undang-undang tersebut. Bukan sekadar fungsi, tetapi dia juga adalah merupakan suatu yang merupakan nilai kepada masyarakat. Adakah nilai kita disebabkan kita maju, nilai adab kita berubah? Betul. Jadi apabila ia berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan adab, sampai kiamat pun adab itu sama. Lebih-lebih lagi kita dipandu oleh agama. Kita dipandu oleh satu nilai yang berbeza dengan nilai barat. Betul. Walaupun dalam kes tadi dikatakan barat pun tak bersetuju. Tak ada orang bersetuju, tak ada manusia yang boleh setuju. Risau lah, siapa dah. Mengganggu isteri orang ni bukan suatu yang kita katakan suatu yang boleh diterima oleh masyarakat. Bagaimana kita nak mengaku kita sebagai masyarakat yang bertamadun bila kita membenarkan? Sebenarnya penghapusan tersebut kita boleh lihat sebagai seolah-olah membenarkan seorang lelaki mengganggu gugat institusi keluarga orang lain. Betul. Dan benda itu patutnya jenayah kalau ikutkan. Ialah sebagai jenayah. Dalam, kalau kita tengok Seksyen 32 Enactment Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Selangor, memujuk seorang perempuan lagi adalah satu kesalahan. Betul. Dalam Seksyen 37 Akta Kesalahan Jenayah Wilayah Persekutuan, Yes. memujuk membawa lari seorang isteri orang adalah satu kesalahan. Betul. Jadi apa yang ada dalam kanun keseksaan tersebut, kalaupun perlu di-revise, dibuat penambahbaikan, bukannya dibatalkan. Dan kita kena lihat juga bahawa pembatalan tersebut memberi satu signal kepada masyarakat, memberi satu signal kepada orang ramai. Merosakkan rumah tangga orang bukan satu kesalahan.
Membawa lari isteri orang bukan satu kesalahan. Itulah. Memujuk, dia sebenarnya bukan bawa lari. Dalam undang-undang 498 tersebut, memujuk untuk bersetubuh. Yes. Membuat persetubuhan. Sexual intercourse. Suatu yang lebih hina lagi. Seolah-olah ia adalah suatu yang tidak salah dalam undang-undang negara kita. Itu connotation yang cuba Connotation. seolah-olah dia ada implication macam tu lah kiranya kan. Saya tertarik tahu Ustaz bila Ustaz cerita tentang enactment Jenayah Syariah Selangor dan enactment Jenayah Syariah Wilayah dan sebagainya. Sebab baru-baru ini pun kesan daripada pengumuman yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan tu, kita tengok banyak jabatan-jabatan agama Islam, macam contohnya keluar dekat Sinar Harian Jabatan Agama Islam Kedah menyatakan bahawa perbuatan untuk menggoda isteri orang atas tujuan apa sekalipun merupakan satu penjenayah di bawah enactment Jenayah Syariah Negeri Kedah yang boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 lah sebab dia tertakluk bawah Akta 355. Cumanya Ustaz, sekarang ini kita tahu, ni cerita berat sikit. Kita tahu sekarang ini enactment Jenayah Syariah kita sedang dicabar. Berpunca daripada kes Iki Putra menjadi presiden dan sekarang ini Nik Eli Nik Rashid mencabar 20 kesalahan jenayah enactment Negeri Kelantan dekat mahkamah pada ketika ini untuk ditentukan keabsahannya, bahkan mungkin dibatalkan sebagainya lah. Jadi contoh katalah si perempuan ini kan, dia dikacau oleh seorang lelaki lain dan seorang lelaki itu yang suami kepada perempuan itu membuat laporan kepada Jabatan Agama Islam dan lelaki itu didapati bersalah oleh Mahkamah Syariah. Tapi setelah tentulah lelaki itu boleh buat rayuan dekat Mahkamah Tinggi dan sebagainya untuk batal keputusan tersebut. Jadi apa yang akan jadi implicationnya terhadap kanun jenayah syariah negeri-negeri kita, dan adakah benda ini akan menyebabkan berlaku krisis perlembagaan macam mana Ustaz? Kalau nak bawa kepada kes Nik Elin, satu cabaran kepada enactment syariah Negeri Kelantan, dia disebut tadilah macam Papa Bel disebut tadi, dia ada kaitan dengan kes Iki Putra Mubarak berkaitan dengan liwat. Yes. Iaitu isunya ialah adakah Dewan Undangan Negeri, Majlis Perundangan di peringkat negeri diberi kuasa untuk membuat undang-undang jenayah. Jadi itu yang dicabar. Jadi ramai orang kata dia bukan isu nak lawan Mahkamah Syariah, tapi adakah pihak berkuasa negeri ataupun Dewan Undangan Negeri ataupun Badan Perundangan Negeri boleh buat undang-undang atau tidak boleh. Memang kalau tengok dari situ ialah krisis kuasa, punca kuasa. Tetapi hakikatnya ialah mencabar kuasa negeri untuk membuat undang-undang syarak yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, contohnya seperti zina, seperti minum arak, seperti berjudi dan sebagainya. 20 kesalahan yang dah jadi 19 sebab dia ada tarik satu kesalahan tersebut. Dari sudut perlembagaan persekutuan, memanglah di bawah perkara 4/4 kuasa Mahkamah Persekutuan, bukan Mahkamah Tinggi ya. Kuasa Mahkamah Persekutuan untuk menentukan keabsahan. Cuma kita kena lihat secara lebih luas. Yang pertama saya masukkan lebih luas tersebut ialah the coexistence ataupun wujudnya dual system Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil ini kena dilihat dengan lebih terbuka. Dua-dua mahkamah ini sepatutnya coexist, sama-sama wujud. Bukannya satu mahkamah dihilangkan kuasanya dalam satu kes. Dan kalau kita teliti secara kes per kes, jika sekiranya benar kes Iki Putra tersebut, kesalahan di bawah Mahkamah Syariah itu tidak berperlembagaan kerana Mahkamah Syariah tidak ada kuasa untuk menghukum kesalahan jenayah, dan kerana kesalahan jenayah tersebut sudah berada di dalam bidang kuasa Mahkamah Sivil, kenapa kes Iki Putra Mubarak tidak dibawa ke dalam Mahkamah Sivil? Sebab dalam kes tersebut, dalam kanun keseksaan disebut kesalahan seks luar tabi'i. Oh, yes. Dia betul. umum. Betul, dia umum. Yes, Mahkamah Syariah dia kesalahan liwat. betul. Kalau kita tengok kat situ pun kita boleh jadikan hujah bahawa dua kesalahan itu tak sama. Kesalahan Mahkamah Syariah adalah khusus. Kesalahan Mahkamah Sivil adalah umum. Yes. Jadi di situ ada perbezaan. Kalau kita nak hujahkanlah, wording perkataan dalam enactment juga kita kena teliti sama ada kita nak putuskan dia adalah bercanggah ataupun tidak. Dan bagi saya
dalam kes Iki Putera Mubarak itu sendiri pun dengan menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan, bagi saya adalah satu khilaf. Apabila menyatakan kesalahan liwat tidak di bawah Mahkamah Syariah adalah tidak berperlembagaan kerana tidak ada bidang kuasa buat undang-undang kita katakan jenayah, kerana sudah ada. Kalau alasannya kerana sudah ada dalam kanun keseksaan, maka pada hujah saya dia adalah sangat berbeza. Jadi banyaklah kalau nak katakan hujah tu, tetapi saya katakan bahawa jika sekiranya Nick Allen berjaya dengan petition yang dia buat untuk mencabar undang-undang tadi, dia bakal bukan secara automatik tapi bakal mengurangkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mungkin nanti Mahkamah Syariah hanya melibatkan nikah, kahwin, zakat, cerai, rujuk, itu saja. Adapun kesalahan-kesalahan jenayah syariah tak boleh dah. Tak boleh dah. Termasuklah yang apa tu, kacau termasuklah isi kacau isi orang. Sekarang ni dia buat keputusan, mahkamah buat keputusan peruntukan dalam kanun keseksaan, undang-undang federal ni tidak berperlembagaan. Saya harap jangan pula nanti dalam enactment kesalahan jenayah syariah juga dianggap sebagai tidak berperlembagaan. Kerana kalau kita ambil hujah balik, kita pusing balik hujah tadi, sebab dah tak ada dalam tak ada dalam kanun keseksaan, tidak ada dalam undang-undang persekutuan, maka Mahkamah Syariah boleh buat. Yalah, undang-undang tu duduk bawah Mahkamah Syariah. Sebab kalau kes Iki dia kata, oh benda ni tak berperlembagaan sebab kita dah ada. Dah ada. So sekarang dah tak ada. Dah tak ada. Bila tak ada, so kita kenalah buat juga. Walaupun sebenarnya wording dia juga adalah berbeza. Pada pandangan saya tetap 498 itu boleh dikuatkuasakan. Kerana melihat kepada struktur masyarakat kita, penerimaan kita kepada budaya kita. Sebab kalau nak kata undang-undang lama, England maju, dia guna common law. Undang-undang lama. Undang-undang lama. Bahkan itu legend tu common law. Bahkan kita masih lagi menggunakan Civil Law Act 1950. Yes. Itu lagi lapuk. Itu pun lapuk. Kenapa dia tak ada? Jadi kalau isu lapuk, benda lapuk tak semestinya dia tak guna ataupun tak elok. Tak relevan. Tak semestinya tak relevan. Dalam kes ini kita berpandangan bahawa 498 adalah relevan pada peruntukannya, cuma mungkin boleh diperbaiki. Mungkin. Kalau perlu diperbaiki, tetapi bukan menghapuskan atau membatalkan undang-undang tersebut. Okey, ini mungkin soalan terakhir saya lah kepada Ustaz Zubir. Pada pandangan Ustaz Zubir kan, memandangkan Mahkamah Persekutuan telah pun memansuhkan 498 ni, ada tak ruang dan peluang untuk mana-mana pihak cuba untuk memasukkan kembali 498 ini dalam KK atau bagaimana? Dari segi perjalanan undang-undang dia boleh di-review balik. Maknanya ada orang yang bawa kes ini, ada pihak yang terkesan seperti Majlis Agama dan sebagainya, buat permohonan dengan mahkamah untuk review. Itu mungkin satu jalan lah, review. Supaya apa keputusan tersebut sebab keputusan ini kalau tak silap saya hakimnya 5 orang. Selalunya mahkamah kalau dalam satu kes Mahkamah Persekutuan kalau dia dah ada buat satu keputusan, dia tengok jumlah hakim. Maknanya kalau satu tu dia buat dengan 5, kalau kita buat satu review, kita minta suatu semakan semula, dia akan buat dengan hakim yang jumlah lebih ramai, 7, 9, 11 dan sebagainya. Jadi kita berharap supaya pihak berkuasa agama dan juga kerajaan sendiri mengambil peluang supaya peruntukan ini disemak semula oleh Mahkamah Persekutuan. Sebut pasal kerajaan, Ustaz. Bila sebut pasal kerajaan, tidakkah benda ini boleh dimasuk dalam parlimen? Boleh dibawa parlimen. Undang-undang selain itu kira melalui undang-undang lah, melalui jalan mahkamah. Adapun melalui parlimen, pihak parlimen boleh membuat undang-undang. Cuma kita kena tahu dalam negara kita akhir-akhir ini doktrin BSD, Basic Structure Doctrine, ataupun doktrin struktur asas telah diterima pakai oleh mahkamah, di mana
Parlimen tidak lagi berkuasa penuh untuk membuat undang-undang. Jika sekiranya Parlimen membuat undang-undang yang didapati bercanggah dengan Tafsiran mahkamah. tafsiran mahkamah berkenaan dengan BSD tadi, ia boleh juga dibatalkan. Boleh. Tapi walau macam mana pun, pada peringkat kita katakan teorinya, Parlimen masih boleh membuat undang-undang, apa-apa undang-undang sekalipun. Cumanya tertakluk pada mahkamah jugalah sebab BSD dia guna pakai kan. BSD Dia bukan absolute lah sebenarnya. Itulah masalah bila kita ada konsep perkongsian kuasa. Benda-benda macam ni lah yang akan kita bersadap. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Bila kita cerita tentang hal ini sebenarnya, benda ini sebenarnya merisaukan. Sebab, yelah, nombor satunya sekarang ni seolah-olah macam tidak ada perlindungan untuk kita, para suami, untuk melindungi isteri kita. Memang ada orang kata, engkau jagalah isteri kau. Kalau isteri kau dijaga elok, dia tidak akan digoda. Tapi masalahnya tuan-tuan, bujukan syaitan ni lain. Kadang-kadang kita jaga isteri kita elok macam mana sekalipun, tengok-tengok datang orang yang menggoda tu, mungkin muka macam dia pelakon kegemaran ke apa-apa kan. Dia boleh lagi kaya ke, lagi romantik ke apa-apa ke. Jaga macam mana pun, ustazah macam mana pun kadang-kadang, ataupun dia ni seorang yang sangat-sangat devout pada agama Kristian pun, dia boleh cair juga. Betul tak, Ustaz? Betul. Banyak benda lah. Kita bukan sekadar melihat pada sudut godaan tadi. Tapi sebenarnya suatu keluarga yang harmoni pun ada masa ribut, ada masanya. Dan jika sekiranya pada waktu tersebut wujud orang yang mengganggu, maka akan runtuhlah institusi keluarga. Hari ini jumlah perceraian yang ada dalam negara kita cukup membimbangkan. Bahkan Sultan Selangor sendiri dalam titahnya pernah menyatakan kedukacita dia tentang berlakunya perceraian yang sangat besar di negeri Selangor. Betul. Kalaulah peruntukan ini benar-benar tidak ada, Mampus. kadar perceraian pasti akan melambung-lambung. Apatah lagi Ustaz, baru-baru ni kan kita dapat tengok satu dapatan wanita Malaysia antara negara ketiga tertinggi, terbanyak tau sebenarnya kadar wanita yang curang, isteri orang yang curang 38%. Jadi bila ini dengan enactment tau, dengan adanya 498KK, itu pun ketiga tertinggi di dunia, bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara, tapi di dunia. Kalau tak ada benda ni Ustaz, ya Allah, masak kita buat Ustaz. Jadi apa-apa pun kita berceritakan tentang ini bukan apa, sebab ini melibatkan kepentingan awam. Dan sekali lagi kami berdua tidak berniat untuk orang kata apa, menghina keputusan mahkamah ataupun mempertikaikan kewajaran mahkamah mengambil keputusan itu. Tidak, sebaliknya sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai orang kata apa, peruntukan untuk bersuara berdasarkan kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, kami juga berhak untuk melahirkan pandangan kami, asal saja tidak kata apa, dikategorikan sebagai menghina mahkamah. Kerana itulah kita mengatakan bahawa kami berpandangan bahawa keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan pemansuhan Akta 498 ini merupakan satu keputusan yang terkhilaf dan wajar diteliti kembali. Dan kita harapkan ada pihak, mungkin Majlis Agama Islam, mungkin pihak peguam-peguam syar'i dan sebagainya, mungkin kerajaan sendiri, political will, tolong buat permohonan semula kepada mahkamah untuk menilai kembali tentang kewajaran pemansuhan tersebut, kerana bukan sekadar hendak memelihara institusi keluarga Islam. Bukan. Institusi keluarga di Malaysia ini full stop, tak kiralah apa bangsa, apa kaum, apa agama, semuanya akan terjejas sekiranya kalau Akta 498KK ini dimasukkan sebegitu rupa. Tidak ada perlindungan lagi untuk melindungi isteri-isteri kita. Tidak ada perlindungan tambahan nama dia pada isteri-isteri kita daripada sebarang perbuatan khianat yang boleh menghancurkan institusi keluarga. Terima kasih banyak Ustaz atas orang kata perkongsian. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan seandainya kalau ada pihak yang menyokong akta ini dimasukkan atas alasan dunia sudah moden, aku tanya satu soalan ni kat kau. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?